Assalamualaikum and welcome back to my channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah seram, kisah misteri dan juga kisah jenayah yang tak pernah keluar dah sejak kebelakangan ni. Asyik kisah seram, kisah sihir, kisah seram, kisah sihir, kisah jenayah ni dah boleh tanam dah ni kan. Lebih kurang macam itulah. Okay, so pada malam ni aku decide untuk berhoodie kan. Selalunya aku akan pakai cap and everything. Tapi yalah, bersempena malam ni punya video tiba-tiba pula dan tiba-tiba. Dan sebelum malam ni aku decide nak pakai hoodie pula sekali-sekala kan. And plus kebelakangan ni malam-malam dingin kan, dengan hujan lah, dengan cuaca yang tak menentu semua benda ni. So aku decide okay lah, pakailah hoodie untuk show malam ni. Alright. And also kepada viewers aku yang sedang menonton Haze Shadows Channel, aku mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa korang dengan Haze Shadows Channel. And also, macam aku cakap tadi kan, sekarang Malaysia dilanda dengan musim hujan semua benda. Aku berdoa agar kawasan-kawasan korang yang mana berdekatan dengan kawasan-kawasan yang mudah banjir ni, agar korang semua tak dilanda bencana banjir atau apa-apa benda yang tak diingini berlaku lah, okay? So, pada malam ni, aku nak kongsikan dengan korang beberapa kisah, alright? Seperti mana yang korang tahu, kebanyakan kisah seram, kisah sihir aku yang aku persembahkan dalam Haze Shadows Channel, kebanyakannya adalah cerita-cerita yang panjang. Okey, cerita dia tak boleh dikatakan sampai A, dari A sampai A pula, dari A sampailah ke Z. Okey, kira non-stop gangguan sampailah diorang ni sama ada diubati ke kan, ataupun something lah. Okey, sampai benda tu selesai. Tapi kisah pada hari ni yang aku bakal kongsikan dengan korang, kebanyakan kisah-kisah ni aku rasa kita semua pernah terkena lah in a way. Pernah terkena, tak kira lah sama ada tengah lepak ke dalam rumah ke apa ke, tak kisahlah. And kisah-kisah pendek ni semua selalunya dia hanya berlaku ketika itu saja. Dia tak adalah gangguan yang terus menerus. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita layan kisah seram malam ini. Let's go! Alright, so kisah yang pertama yang aku nak kongsikan dengan korang. Selalunya korang sentiasa mendengar pasal misteri highway Karak. Amboi, misteri apa tu? Apa lagi kalau tak lain dan tak bukan kereta Volkswagen kuning. Volkswagen kuning. So sesiapa yang dikatakan terserempak dengan kereta ni, kereta tersebut akan berlumba dengan sesiapa yang memandu di jalan tersebut. And kalau ada sesiapa yang macam nak mencabar kereta tersebut, akan sentiasa menimpa nasib yang malang. So kalau korang yang tengah drive dekat area-area Karak tu, berjaga-jagalah kalau terserempak dengan Volkswagen kuning. Manalah tahu sekarang ni Volkswagen kuning dia dah upgrade kepada Beetle yang baru ke kan. Dulu yang Beetle lama tu, sekarang mana tahu tiba-tiba upgrade ke. So sentiasa berjaga-jaga. Tapi pernah tak korang tahu pasal insiden di satu lagi highway ni, bukan menghala ke arah timur, tapi menghala ke arah utara. Yes, tak lain dan tak bukan highway utara selatan. So tempat ni dikatakan adalah beberapa insiden-insiden yang lebih kurang macam insiden di highway Karak. Tapi bezanya dia bukan kereta. So dikatakan insiden ni sentiasa berlaku di kawasan Menora Tunnel, ataupun Terowong Menora lah. So yang mana yang tak tahu Terowong Menora ni kat mana, korang boleh google lah, check Terowong Menora. Tipulah kalau korang tak tahu, okey? Tempat tu agak famous jugalah. Okey, so dikatakan pada suatu hari ada seorang lelaki yang nak menghala ke arah Ipoh. Dia ni datang daripada Kedah. Okey, dia nak spend time ataupun nak lepak ke apa dekat Ipoh. Aku tak berapa ingat sangat cerita dia. So dia sedang memandu all the way, semua dalam keadaan elok, tak ada apa-apa gangguan. So sedang memandu everything sambil tingkap dibuka, menikmati udara yang segar walaupun kita mencecah 140. Angin dia segar tapi memang padat lah. Okay. Alright. So dikatakan sedang dia memandu. Okay. So bila nak sampai ke Terowong Menora dari arah utara nak menghala ke selatan, okay, nak menghala ke Ipoh, dia kenalah mendaki bukit. So disebabkan dia ni asyik nak tekan minyak tu kan, non-stop. Dia sampai satu tahap kereta dia pun overheat, tapi dia dah berdekatan dengan Terowong Menora. Dan pada waktu tu tak ada kereta yang nak berhenti. And then plus tengah malam, kereta pun dalam 2-3 macam tu lah, alright. And benda ni berlaku
like zaman dulu-dulu lah, bukan yang kira baru-baru ni ke apa kan. Baru-baru ni pukul 4 pagi pun banyak kereta. So insiden ni berlaku agak lama dulu lah. Okay, ke time tu kenderaan pun tak banyak lagi atas jalan raya. So kereta dia pun tersadai dekat tepi kan, dengan overheat lah semua benda. So dia dah jam lah, nak cari siapa tengah-tengah malam ni kan. Dia try lah call insurance company, everything all. Dia katakan, oh truck tu nak sampai dalam lebih kurang sejam macam tu lah. Ataupun pomen nak datang pun dalam sejam setengah kan. Ataupun setelah esok pagi baru datang lah, suruh chill dalam kereta katanya. So dia dah buntu, tak tahu nak buat apa lah lelaki ni. So dia tunggu. Tiba-tiba dia nampak satu cahaya, satu lampu datang dari arah jauh tau. So dia tengah usah. Makin lama makin dekat. And tiba-tiba dia tersedar ada satu motor yang menghala dekat arah dia. And motor tu merupai satu motor Vespa. Boy, klasik. Memang klasik. So motor Vespa tersebut memberhenti di tepi kenderaan lelaki tersebut. And macam biasalah dipertanyakan bermacam-macam soalan kan. Kenapa dengan kereta lah, apalah ni semua. Pemandu yang membawa Vespa tersebut try lah membaiki kenderaan tersebut. And dia menyuruh lelaki milik kereta tu untuk start, untuk check whether kereta tu okey ke tak. So bila lelaki tu start, temperature dia pun dah normal. Temperature dia normal, memang boleh jadi sebab dah lama sangat kereta tu tersadai. So memang temperature drop lah. Tapi lelaki tersebut kata, kita tunggu dulu. Lelaki yang bawa Vespa tu lah, kita tunggu dulu, start engine. Kita tengok sama ada temperature naik atau tidak dalam lebih kurang 15 ke 20 minit macam tu. So lepas 15-20 minit macam tu, temperature kita tersebut tak naik. Dia macam normal. Semua nampak macam tak ada apa-apa. So lepas tu lelaki yang bawa Vespa cakap, okey, kereta Encik ni dah elok, tak ada masalah. Lelaki yang memandu kenderaan tersebut pun cakap, oh okey lah, tak ada hal lah. So dia pun masuk and dia nak mencarilah macam sesuatu untuk bagilah duit ke apa untuk bagi lelaki yang bawa Vespa ni. Elok dia pusing. Lelaki dan motor Vespa tersebut tak kelihatan. So siapakah lelaki tersebut? Boy. So mengikut kisah lelaki yang membawa kereta ni, kalau nak katakan Vespa tu bergerak ke apa, confirm dia akan lalu tepi, dia akan dengar. Alright, and kalau dia patah balik, dia akan nampak cahaya lampu tu. Tapi masalahnya dia tak nampak apa-apa. Ibarat macam motor Vespa tu terbang ataupun menghilangkan dirinya. Alamak. So persoalannya, siapakah lelaki yang membawa motor Vespa tersebut? Misteri. Okey, so kisah seterusnya yang aku nak kongsikan dengan korang berkenaan dengan dua lelaki yang kisah diorang aku pernah kongsikan di salah satu video aku. Dua lelaki tersebut tak lain dan bukan merupakan Zack dan Zafrul. So Zack dan Zafrul ni diorang ada kongsikan dengan aku satu kisah yang diorang tak boleh nak brain lah sampai hari ni. Benda tu berlaku sama ada betul ataupun hanyalah imajinasi diorang. Okey, so macam korang yang mana tak tahu, korang boleh pergi ke video yang aku pernah kongsikan berkenaan Zack dan Zafrul ni, di mana diorang memanjat Bukit Broga dan ada insiden-insiden yang tak manis berlaku ketika diorang punya hiking tu. Korang boleh tekan link di atas ni ataupun korang boleh scroll lah dekat video-video aku. Aku tak ingat tajuk dia, tapi ni lah gambar dia. So cerita yang diorang kongsikan pada aku, pada suatu malam ni si Zafrul ni dia boring, dia tak tahu nak buat apa. So dia ajak si Zack keluar lepak. So Zack pun macam okey lah, tapi aku tak boleh nak pergi jauh. Just boleh lepak dekat-dekat je kan, sebab nak jaga rumah ni tengok. So Zafrul pun cakap okey, tak ada hal, kan ada kedai mamak dekat rumah kau kan, 24 jam kita boleh chill lah dekat situ. So si Zack pun macam okey cun, cantik. Alright, so diorang pun set, Zafrul pun datang jemput si Zack and dari rumah tersebut ke rumah mamak pula. Buat apa lepak ke rumah mamak? So daripada rumah si Zack untuk pergi ke kedai mamak tersebut dalam masa 5 minit jalan kaki macam tu lah. Okay, dekat je, tak jauh mana pun. So diorang pun lepak kat kedai mamak dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 pagi macam tu lah. Alright, dan lepas tu Zafrul pun macam, jom kita lepak kat rumah kau. Kita tapau air kan, lepak kat rumah kau, boleh sembang-sembang sikit, boleh relax, boleh baring-baring. And tak apa, kita boleh main PS macam tu kan. So si Zack pun macam, okay cun, jom kita gerak ke rumah. So dalam perjalanan balik tu, diorang ni jalan kaki. So pada awal ni tak ada benda pelik pun yang berlaku. So jalan-jalan tiba-tiba dari jauh diorang terdengar nyalakan anjing tau, yang amboi. So pada awalnya diorang terfikir alah anjing menyalak, standard lah tu. So diorang sambung perjalanan diorang sampailah ke rumah Zack. Diorang masuk ke rumah Zack dan lepas tu diorang chill kan, set up semua kan, minum air, sembang-sembang, boal kosong, main PS kejap. And then dalam pukul 3 macam tu, tiba-tiba diorang terdengar seolah-olah dekat luar rumah seperti ada wanita yang sedang menangis.
So si Zack pun macam, tanya si Zafrul, kau dengar tak apa aku dengar? Zafrul macam, aku dengar bro, aku dengar kan. Dan Zafrul tanya kat Zack, benda ni selalu berlaku kat rumah kau? So Zack pun cakap, tak pernah. Tak pernah pula ada perempuan menangis ke apa. So si Zack pun fikir dan nak tenangkan hati dia lah. Cakap mungkin ada jiran-jiran yang tengah bergaduh ke apa kan, perempuan tu pun menangis lah. So Zafrul pun macam, betul, mungkin ada kemungkinan. Tapi masalahnya, tangisan ni dia ibarat, kan kalau kata perempuan menangis ke apa, ataupun lelaki menangis kan, tiba-tiba lelaki menangis, dan dia ada macam esakan-esakan orang macam tu kan. Tapi masalah dia, apa yang dia dengar waktu malam tu, dia macam benda tu konsisten tau. Macam sama je tone tu. Dia macam tu tau. And benda tu bukan setengah jam ke 15 minit ke sejam ke. Benda ni berterusan tau. Dari pukul 3 ke pukul 4, pukul 4 ke 4.30. Memang lama and konsisten bunyi dia. So Zack dengan Zafrul tu dalam rumah tu senyap. Diorang tak bercakap apa-apa, diorang tak berkata-kata. Diorang just tak fikir ataupun cuba nak tenangkan hati diorang apa benda yang sedang diorang dengar. Tapi diorang ada juga terfikir untuk tengok luar tingkap ke luar jendela ke apa kan, nak tengok apa benda dekat luar. Tapi diorang takut sekiranya diorang buat macam tu. So contohlah dekat rumah tu ada sliding door, lepas tu dia ada pagar, yang pagar sliding tu lah. Dan dia ada langsir tutup sliding door tersebut. So si Zack dan si Zafrul ni risau kalau kot-kot diorang buka langsir tersebut, tiba-tiba ada ponti kat depan ke apa kan, menggelabah babe. So diorang pun risau nak buat benda tu. So diorang just chill, tunggu sampai benda tu senyap. Sesudahnya diorang dengar azan subuh dekat kawasan rumah diorang, tangisan tersebut terus menghilang. So diorang pun jam. Diorang pun dari time subuh, lepas tu si Zafrul pun balik kan, diorang pun tidur, bangun, and then diorang text sesama sendiri, tanya, kau ingat tak bunyi apa yang kita dengar tu? Aku tak tahu sama ada memang ada jiran-jiran diorang yang menangis macam tu ke, ataupun nyalakan anjing yang macam tu ke. Aku tak tahu. Bagi diorang adalah satu pengalaman yang agak menyeramkan. Ialah 2 orang je tu dalam rumah tu. So macam-macam benda boleh terjadi. So aku serahkan pada viewers pendapat korang sama ada benda tu adalah kemungkinan berjadi hantu, ataupun hanyalah imajinasi diorang, ataupun nyalakan anjing. Alright, so korang boleh share lah pendapat korang di ruangan komen ataupun di live chat kat tepi ni. Alright. Alright, so kisah yang nombor 3. Okey, kisah yang nombor 3 ni berkenaan kisah aku. So macam korang tahu ataupun korang ada tengok video aku yang baru-baru ni berkenaan dengan kisah sihir yang aku kongsikan dengan korang semua, di mana pasal belaan si Tok Cik ni, ataupun saka lah dengan kata lain. So dalam kisah tu, kisah tu memang bagi aku menyeramkan lah, based on apa yang dikongsikan oleh pemberi cerita tersebut. So aku macam biasa, aku rakam lah video aku pada malam tu kan. And kalau korang notice, dalam video tu tiba-tiba sedang aku mencerita kisah tersebut, and ada satu momen tu tiba-tiba terdengar seperti ada benda yang jatuh. Alright, and kepala aku pusing ke arah sini. Okay, pandanglah apa benda yang jatuh tu. Cik macam aku cakap tadi, hanya berbaring di atas katil. So benda yang jatuh tu merupakan at first aku ingat sejadah tau, tapi bukan, dia kain pelikat yang aku baru beli. And benda tu still dalam plastik lagi tau. So benda tu terletak di atas apa panggil nama tu? Dia aku tak tahu pun nak cakap lah. Dia ada macam bag yang mendatar tu. Okay, bag. Lepas tu dia ada 2 bag lah mendatar, petak lah, besar agak kan. So aku letak kain pelikat tu dekat atas tu. And kain pelikat tu dah ada kat atas tu selama aku buat 3 konten tau dalam video aku. 3 konten. Benda tu tak pernah diusik, tak ada siapa yang masuk dalam studio aku melainkan aku. Tak pernah diusik. And benda tu, kain pelikat tu berada dekat tengah-tengah. Dia macam bag petak tu kat tengah-tengah And benda tu flat. Memang flat. Okay, tak boleh jatuh. Kalau kata kipas sekalipun tiup, tak boleh jatuh. And aku tak tahu macam mana malam tu, sedang aku kongsikan cerita tu, tiba-tiba benda tu jatuh. Bang! Aku pandang,
And aku sambung cerita aku. Boleh dikatakan time benda tu berlaku, aku agak cuak agak kan. Sebab benda macam ni, Alhamdulillah tak pernah berlaku lagi kat aku. Melainkan video konten yang baru-baru ni aku buat. So, bagi aku, okay lah. Boleh katakan agak cuak agak time tu kan. And aku ingat sekali je. And rupanya, time aku edit video tu, sepanjang dalam kisah yang aku kongsikan, tiba-tiba ada terdengar seolah-olah ada macam muka surat atau muka surat pula, kertas yang pusing tau, yang macam selap. Aku tak tahu macam nak buat bunyi tu. So macam kau tukar surat apa benda lah, aku merepek. Alright, sorry. Okay, so macam ibarat, senang cerita macam ni lah. And Pak Hamid pun cakap, yes, ini bukan Tok Cik. So dalam bilik aku ni, dalam studio ni, tak ada kertas ataupun apa-apa yang jatuh, yang aku check lah. And also time aku buat recording tu, aku tak dengar pun kertas tu jatuh. Cuma time aku edit, baru aku terdengar benda tu. And yang nak kata kertas ataupun material kertas yang ada dalam bilik aku ni merupakan Al-Quran yang satu ni lah, yang ada dalam bilik aku ni. And dia punya cover depan dia tebal, keras, so tak mungkin. And then plus lepas aku check pun, Al-Quran tersebut still maintain dalam keadaan yang sama. And yelah, aku check lah seluruh studio aku ni, check atas bawah, kok ada kertas jatuh ke. Memang tak ada. So aku tak tahu bunyi tu datang dari mana, macam mana mic aku boleh terpick up bunyi tu. So aku redha je lah kan. Tu baru yang insiden kedua. Tapi ada satu insiden, dia tak terakam dalam video tu tau. Insiden yang barang jatuh, insiden yang macam seolah-olah ada kertas jatuh. Dia ada satu lagi insiden di mana dekat tepi ni, tepi aku ni kan, bukan tepi ni, kat situ, alright, ada tingkap dengan langsir lah, alright. Sepanjang aku menceritakan kisah tersebut, aku terdengar seolah-olah ada benda yang sedang lalu dekat tepi tu. And aku tinggal kat apartment, and tepi aku ni dia ada ruang kosong lah, okay. And orang takkan jalan dekat situ. Kalau kau nak jatuh ke ataupun kau nak jijikkan diri kau, boleh lah jalan dekat tepi tu. So aku tengah cerita-cerita, lepas terdengar seperti seolah-olah ada orang berjalan dekat tepi tu tau. Aku jenis yang orang cakap, bukan suka lah, jenis yang tak boleh duduk diam. Kalau terdengar benda-benda ni, aku nak tahulah punca dia dari mana, apa kan, kok ada benda. Sebab benda aku lagi risau perompak. So aku check lah dekat luar tu, check tak ada apa-apa. So aku tak tahulah, insiden ni mungkin satu kebetulan ataupun satu insiden yang tak sengaja ke, aku tak tahu. Alright, boleh jadi benda ni satu misteri ataupun satu gangguan yang minimal. Atau macam viewers aku cakap, aku ada subscriber aku yang tak subscribe ke channel aku hadir live dekat studio aku. Alright, okay, macam tu lah kisah dia. So aku tak tahulah level misteri dia tahap mana kan. Bagi aku hanya berkongsikan kisah seram ni, and kebanyakan kisah seram aku adalah pengajaran di penghujung cerita tersebut. So aku just berharap agar biarlah aku buat kerja aku, and benda tu janganlah ganggu aku ketika aku buat kerja. Alright, tak manis weh. Alright, so itulah kisah yang nombor 3. Okey, untuk kisah aku yang terakhir untuk malam ni, berkenaan dengan sepasang suami isteri yang baru sahaja berkahwin. So dorang ni berasal daripada Penang. Okey, dorang baru sahaja berkahwin, and dorang plan untuk berbulan madu di Kuala Lumpur. Si suami ni nak cari tempat yang memang orang kata cantik, eksklusif begitu kan. Macam orang yang ada, orang kata have lah. So cari sampailah dia jumpa satu hotel ni. Dia bukan hotel, dia macam apartment macam tu. Pemandangan apartment tu boleh melihat seluruh Kuala Lumpur. So suami dia pun book tempat tu, and diorang pun bergeraklah pergi Kuala Lumpur, nak stay kat situ kan, 3 hari 2 malam macam tu. So si suami ni dah excited bawa isteri dia nak jalan-jalan kan, menikmati pemandangan ataupun infrastruktur di Kuala Lumpur yang cantik-cantik macam tu. So setibanya pasangan suami isteri ni di Kuala Lumpur, so diorang pun check in macam biasa. Lepas dah check in, so si suami ni pun bawa lah isteri dia keluar berjalan-jalan, makan and everything all. So keluar, tak sedar waktu dah pukul 12. So suami dia pun dah penat.
penat katanya. So dia katalah kat isteri dia, jomlah balik, abang dah penat. Amboi, tahu sangat permainan kau. Isteri dia pun okey lah, fine, dah penat everything all. So diorang pun balik ke apartment yang diorang sewa tu. So lepas diorang dah masuk ke apartment tersebut, so macam biasalah, okey, diorang pun membersihkan diri, everything all. So lepas berapa lama kemudian diorang pun nak masuk tidur lah. And time diorang tidur tu, si isteri ni sentiasa mendengar seolah-olah ada bunyi tapak kaki kecil. Tapak kaki kecil yang aku masukkan ni adalah tapak kaki kecil budak-budak tau, yang macam berlari dalam rumah. So si isteri ni pun macam heran dan pelik lah kan. Apa benda kan, orang jiran kat atas dah pukul berapa ni, takkan anak tak tidur-tidur lagi. So si isteri ni pun kejutkanlah suami dia. So suami dia pun cakap kenapa kan, everything all. So isteri dia pun menceritakan apa yang dah berlaku. So si suami dia pun cakap ada kemungkinan kok anak diorang terbangun ke apa kan, berlari-lari kat dalam rumah ke apa. So biarlah, tak apa, jangan abaikan, tidur je. So si isteri ni pun lepas suami dia cakap yang tu, dia pun rasa tenang, dia pun sambung tidur. Tapi bila dah tidur, beberapa minit kemudian si isteri ni bangun balik tau. Again dia terdengar seolah-olah bunyi tapak kaki kecil. Tapi masalah dia, bila dia dengar benda tu, dia bukan datang daripada atas ke bawah ke tepi ke apa kan. Dia datang daripada ruang tamu dari bilik diorang. Okay, so memang dekat and dengar bunyi kan, tiles tu kan. Tiles tu bila kau lari ataupun berjalan ada bunyi yang tak ataupun bunyi kaki kau melekat sikit-sikit tu kan. So si isteri tu dengar benda tu. And again dia kejutkan suami dia. And suami dia cakap, kenapa ni dah banyak kali kejutkan I dah letih lah. So si isteri dia pun menceritakan lagi apa yang dia dengar. So suami dia pun tak puas hati. Okay, dia kata, okay lah, I keluar dekat ruang tamu tu tengok ada apa kat luar tu. Tak ada apa-apa lah. So si suami ni pun keluar. Dia keluar, buka pintu bilik tu and dia pergi check lah. Gelap lah, standard lah gelap. So sebelum si suami ni sempat buka lampu, apa dia perasan is that dekat penjuru ruang tamu tersebut, dia nampak seolah-olah ada budak kecil yang sedang berdiri dekat tepi tu tau. So biasa dalam gelap kau akan nampak macam bayang-bayang tau. And aku yang menceritakan ni pun naik bulu roma, aku tak tahu kenapa, tapi yes. So dia ternampak seolah-olah ada budak-budak yang sedang berdiri dekat tepi tu tau. So suami dia pun tergamam sekejap tengok benda tu kan. And then bila si suami alih pandangan dia nak mencari switch, and tiba-tiba suami tu terdengar bunyi tapak kaki tau. Laju gila. And suami tersebut pun pandang dekat penjuru tadi yang kononnya dia ternampak macam ada bayangan budak tersebut. Bila dia tengok, budak tu dah tak ada, bayangan tu dah tak ada. So suami tersebut pun macam jam lah, apa benda yang aku nampak ni. So dia fikir, okay, ini mungkin sebab aku tengah mengantuk, aku tengah tak sedarkan diri betul-betul. Mungkin itu hanyalah halusinasi aku, kata suami tu. So macam biasa dia mencarilah switch lah, sebab rumah tu rumah sewa kan, tak pernah stay kat rumah tu. So dia tak tahu mana switch tersebut kan, tak pernah ingat. So dia punya mencari, tak pasal-pasal tengah dia jalan, dia terasa seolah-olah dia terlanggar sesuatu tau. Dan si suami tu pun terjatuh. Korang semua mesti ingat dia terlanggar meja ke, terlanggar kursi ke apa kan. Tapi tak, mengikut perkongsian kisah ni yang dikongsikan pada aku, si suami tu tengah dia berjalan tu, benda yang dia langgar terasa seolah-olah dia terlanggar budak kecil ataupun manusia tau, manusia yang kecil. Sebab apa? Time dia langgar tu, dia rasa macam standard lah, macam kita langgar sesama kita apa kan. Dia terasa benda tu tau, figure ataupun bentuk seorang manusia macam kepala and everything tau. And bila dia jatuh, bila dia terbangun, bila dia pandang atas, dia nampak dua kaki kecil berada di depan mata dia. Si suami ni panik, tolak diri dia, berlari masuk dalam bilik, tutup bilik, terus masuk dalam selimut. Si isteri dia pun dah panik, tanya kenapa bang, kenapa. Si suami dia pun menceritakan apa yang dah berlaku. Si isteri dia pun panik. So diorang pun cuba menenangkan diri and diorang pun diam. And diorang still dengar bunyi tapak kaki yang sedang berlari dekat ruang tamu tersebut. Pintu bilik tersebut dikunci and diorang just cuba abaikan bunyi tersebut and sambung tidur. And seeloknya terbitnya matahari, diorang dah tak kedengaran langsung bunyi tapak kaki tersebut. So si suami dan si isteri ni pun keluar dengan pelan-pelan daripada bilik diorang untuk cek apa yang dah berlaku. So diorang keluar, diorang cek, diorang tak nampak apa-apa benda yang berada di ruang tamu. Apa yang dilihat oleh suami tersebut dah tak ada dalam rumah tersebut tau. So end up, padahal patutnya diorang stay 3 hari 2 malam. Si suami tu cakap
tak, kita cari tempat lain, dia dah tak nak stay dekat tempat tu. So diorang pun check out. So bila nak check out, si suami tu pun tanyalah dekat orang yang jaga rumah tu. And dia tanyalah, dia malam tu dia terdengar sesuatu and ternampak sesuatu. Orang yang sewakan bilik dia tak cakap apa-apa lah, kata tu semua mungkin imajinasi lah, apalah semua kan. Yelah, owner takkan dia nak bagi tahu kisah betul kan. Kalau ada hantu sekalipun, rugi ada. So okay, fine. Diorang pun keluar. So elok diorang nak keluar, tiba-tiba diorang ditegur oleh salah satu resident dekat apartmen tersebut. Dia terdengar lah perbualan tadi tu kan. So bila salah satu resident ni terdengar, dia tegur lah pasangan suami isteri ni, kata korang terdengar bunyi tapak kaki budak kecil So diorang pun macam terdengar. Mengikut cerita resident tersebut, dikatakan rumah tersebut pada dulunya sebelum diambil alih oleh tuan yang baru, pernah ada keluarga yang ada anak kecil. Okay, seorang anak kecil ni. Kehidupan macam biasa lah, normal. Tapi apa yang dah berlaku is that budak kecil tersebut ditimpa nasib yang begitu malang lah. Alright, which is tengah bermain-main and for some reason tiba-tiba dia telah mencederakan diri dia sampai tak kritikal, sampai meninggal. So lepas meninggal everything all, owner rumah lama ni sentiasa terasa macam ada gangguan dekat rumah tersebut tau. And diorang selalu terdengar seolah-olah ada budak kecil yang sentiasa berlari-lari dalam rumah tu. Akhirnya pasangan suami isteri tersebut dah tak tahan and diorang pun jual rumah tersebut. So itulah cerita berkenaan dengan apartmen ataupun bilik yang satu ni yang pasangan suami isteri yang datang untuk bermula madu sewa dekat tempat tu. Alright, so macam bagi aku sendiri, itu bukan roh budak tu ke apa ke, hantu budak tu ke, bukan. Itu hanyalah permainan tak lain dan tak bukan jin, syaitan semua yang jahat-jahat yang nak hanya mengganggu manusia. Itu akulah. Okay, tak tahulah kepada korang dekat luar sana, korang pun kalau ada pendapat korang masing-masing, korang boleh share pendapat korang di ruangan komen. So itulah kisah yang terakhir untuk kisah seram malam ni. Alright, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah-kisah seram pendek yang aku kongsikan dengan korang. Selalunya kisah-kisah seram aku boleh katakan kisah seram yang panjang, detail and everything all, semua benda tu lah. Alright, tapi macam kisah seram yang aku kongsikan pada korang hari ni merupakan kisah-kisah seram pendek yang boleh dikatakan benda macam ni pernah je berlaku dekat kita semua. Yang contoh dia bukan gangguan-gangguan yang berpanjangan ataupun berterusan sampai satu tahap yang perlu pergi ke pusat Islam ataupun perubatan-perubatan Islam untuk berubat and everything. Ada je kisah-kisah seram pendek macam ni yang di mana hanyalah gangguan yang sementara je. Tak kisahlah siapa pun, mungkin kebanyakan orang pernah terkena ataupun pernah ada pengalaman benda-benda macam ni. Okay, aku sendiri pun pernah ada. Tak tipulah, even YouTubers yang lain pun pernah mengalami benda-benda macam ni. Tak kisahlah walaupun di mana kita berada sekalipun. And kalau korang suka jenis kisah seram yang pendek ni yang aku kongsikan, korang boleh share pendapat korang di ruangan komen. And insyaAllah kalau korang suka sangat kisah macam ni, aku akan perkenalkan lagi dalam konten-konten aku yang akan datang. So sampai hari ni saja kisah seram pada malam ni. Kepada korang yang mana suka pada konten pada hari ni, korang boleh tekan butang like. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe dan juga bell notification supaya mana-mana video aku yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. And also satu lagi, aku minta bantuan korang share lah video-video aku. Kalau korang rasa video ni best ke apa, share lah di social media korang semua kan. Target aku sekarang untuk mencapai 1000 subscriber. InsyaAllah dengan bantuan korang dan support korang, aku boleh sampai ke target aku. Alright, tapi kita bukan berhenti dekat situ sajalah. Perjalanan YouTube aku ni masih jauh lagi. And yes, kalau tak lain dan tak bukan, kalau tanpa support korang, aku takkan ada di mana aku berada sekarang. So aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscribers aku, viewers aku yang masih belum subscribe, yang masih menonton His Shadows channel. Aku amat berterima kasih kepada korang. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Assalamualaikum.